Tapi saya nak kaca dia nampak kan? Boleh. Apa gitu tu? Boleh insya-Allah. Okay, Alhamdulillah kita mulakan majlis kita pada pagi berbahagia bersama Ustaz Muhadir yang memang kita dah lama dah ingin bersama dengan beliau atas ialah program-program yang padat di pihak Ustaz. Beberapa bulan kita tidak dapat bersama dan ini kuliah pertama beliau di musim PKB ni Okey, insyaAllah sama-sama lah kita kita tengok apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi setelah banyak kali juga kata Kak Ajah tadi kita tak ada jumpa Semoga pertemuan pagi ini memberikan manfaat yang besar pada kehidupan kita dunia dan akhirat. Tambah lagi hari ini saya akan bicarakan satu amalan yang hari-hari kita lakukan. Dan mudah-mudahan hari ini kita dapat memahami dengan elok. Kalau ada masa boleh bertanya kemudian. Memang tujuan saya tulis buku ini memang untuk diri sendiri dulu, supaya istiqamah mengerjakan solat sunat rawatib. Simple, setiap hari, sama ada kita buat ataupun tak buat, tetap ia ada fadilatnya setiap hari. Selama mana kita buat, selama itulah dapat ganjaran. Ada dua orang bersahabat, kawannya meninggal dan dia seorang lagi umurnya panjang. Ketika berada di alam selepas kematian, ternyata kawannya yang meninggal dulu tu lebih tinggi martabat maqamnya daripada kawan yang meninggal awal tadi. Walhal dua-dua bagus, dua-dua kuat amal. Kenapa? Sebab dengan lebihan umur yang sedikit lambat meninggal tu, diisinya dengan amalan-amalan, lalu martabatnya lebih mulia daripada yang awal tadi tu. Kenapa? Amalan. Jadi supaya amalan itu jadi barakah dan manfaat, biar betul. Sebab ada amalan yang baik tapi tak bagi manfaat sebab tak betul. Sebab itu ada 3 doa yang Nabi baca setiap pagi, tak pernah miss every day. Ini kita dah ajar doa ni sebelum PKP dulu sini. Tak tahu Kak Ajah selalu ingat tak ingat doa ni. Saya bacakan dulunya, siapa yang dapat sambung maka tahulah dia doa itu, dan saya nak hadiahkan satu buku. Siapa yang dapat sambung, saya baca dulu kat depan ni, mudah-mudahan tak ada yang sambung supaya buku ni tetap milik saya. Nanti buku boleh dapat kemudian. Doa ni Nabi tak pernah miss pagi-pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, silakan, thayyiba wa amalan salihan mutaqab. Ramai sangat yang betul, jadi saya tarik balik.
Kalau seorang dua betul tadi saya bagi. Nah, jadi tak jadilah saya bagi, beli je lah. Sebab ramai sangat yang betul. Nah, memang begitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ada 7 ciri. Saya pun dah cerita kat sini dahulu, nanti rujuk balik nota tu ya. Yang kedua, wa rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Sebab ada rezeki tapi tak tayyibah, menyebabkan dia makin jauh pada Allah, dan rezeki itu tidak barakah. Yang ketiga, ini penting, wa amalan salihan. Yang tu yang penting tu, amal soleh yang mutaqabbala, yang diterima. Bermakna ada orang yang ada amal soleh tapi tak diterima, rugi saja. Baik. Jadi untuk diterima oleh Allah, sudah pasti satu, dikerjakan dengan jalan yang betul, macam solat, betul rukunnya, betul syaratnya, betul sunatnya, jangan buat perkara yang membatalkan solat. Yang kedua, ikhlas pada Allah. Itu yang kita nak pelajari hari ini, insya-Allah. Slide saya ni ada 50, sebelum 11.30 khatam insya-Allah. Dan khatam juga buku ni. Hari ini kita akan baca buku ni sampai ke kulit-kulit belakang pun kita baca. Nak tunjuknya khatamnya tu. Walhal buku macam ni kalau belajar di pondok ni ke ajar Salwa, ini mau 1 tahun ni. Sebab line by line. Tapi hari ini special, Hari Malaysia hari ni kan. Sebelum itu, katalah kita mengaji ni di masjid. Ada 2 cara untuk kita berniat iktikaf di masjid. Mungkin mengaji dan yang muslimin jarang dengar ni, tapi dekat sini kami dah syarahkan. Silakan siapa yang nak tangkap gambar silakan ni, sebab takut lambat menulis. Maksud saya tangkap gambar sini ni, bukan dekat sini. Tapi tangkap gambar tu jangan keluar terus tangkap, tidak. Selesai semua keluar dulu baru tangkap gambar, supaya lebih jelas. Pertama sekali, niat i'tikaf di masjid. Hanya di masjid yang ada i'tikaf. Di rumah tidak ada, dewan macam ni pun tidak ada juga. Niat yang biasanya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Siapa yang boleh bahasa Arab, kalau tidak guna bahasa Melayu pun tak apalah. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Bila masa kita niat ini? Seawal masuk dalam masjid pun dah boleh. Katalah kita tengah solat, tak niat lagi tu, lalu berniat ketika kita solat, sah. Tidak membatalkan solat kita, tetapi mengganggu sedikit kekhusyukan. Tapi nak bagi tahunya boleh. Inilah yang biasa kita buat. Kenapa tidak tambah ilmu supaya perkara yang sama dapat pahala lebih. Macam mana? Dinadarkan i'tikaf itu. Nazar ini dengan 2 cara. Satu, memang kita sudah ada nazar di rumah. Contoh, kalau anak saya dapat masuk saya bernazar untuk i'tikaf di masjid. Saya nasihatkan jangan spesifik masjid mana, jangan. Bermaksud kalau masjid, mana-mana masjid boleh. Dan jangan sebut selama 64 hari, tak payah. Niat umum itu je. Bermaksud kalau niat i'tikaf di masjid, sekalilah tu. Boleh masuk mana-mana masjid. Tu yang maksud saya, niat dah ada di rumah. Ataupun maaf, mungkin ada di kalangan ahli anggota keluarga yang diambil swab namanya, yang test apa? Swab. Tiba-tiba positif. Kita pun doa, ya Allah janganlah dia jadi. Alhamdulillah sihat, tak sampai pun 2 minggu dah recovered. Kita bernazar kalau sihat, ayah saya ni, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid pun boleh juga. Maksudnya nazar ni kerana alasan tertentu. Yang kedua, tidak ada alasan tertentu pun. Katalah dewan kita ni masjid, katalah. Tak ada pun nazar di rumah, boleh bernazar juga. Tapi seawal masuk di pintu masjid. Bila masuk pintu masjid, niat nazar dulu. Begini cara niatnya.
Ya Allah, aku bernadar. Nadar tu kena sebut dalam niat. Untuk beriktikaf, kena sebut perkataan iktikaf selama mana berada di dalam masjid ini. Kalau 5 minit, 5 minit. Kalau 10 minit, 10 minit. Iktikafnya tadi tu. Ini namanya niat nadar. Belum niat iktikaf lagi. Barulah nanti setelah solat 2 rakaat, baru berniat ini sebelum nak duduk. Ada 2 cara. Nawaitu faradul i'tikafi fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Guna bahasa Melayu pun boleh. Sahaja aku berniat fardu i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kenapa disebut fardu? Sebab i'tikaf yang asalnya sunat, bila kita niat nadar, statusnya bertukar jadi wajib. Sama juga nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi mandhuran. Kena tambah perkataan mandhuran lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini, iktikaf yang dinadarkan kerana Allah Ta'ala. Disebut fardu dan disebut mandhuran. Pilih mana-mana. Saya syorkan pilih yang kedua lah. Sebab ini kan sama, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid tambah satu je, mandhuran lillahi ta'ala. Saya syorkan ini supaya kita mudah bahasa Arab. Tambah mandhuran saja. Nak kena latihlah di depan cermin mandhuran. Zal tu kena betul, mandhuran, ya. Boleh saya alih ke slide yang lain? Ke nak tulis? Lebih baik tangkap gambar, tu paling bagus. Baik, sudah. Buku kita ini tentang rawatib. Rawatib adalah salah satu daripada kategori solat-solat sunat. Solat sunat, sebahagian ulama kata 2, sebahagian kata 3. Kita ambil yang 3 lah, senang. 1, rawatib yang kita nak bicarakan hari ini. Rawatib berasal dari perkataan ratib. Ratib maksudnya susun, atur. Sebab dia tersusun dan teratur cantik mengiringi solat fardu. Keywordnya adalah tersusun. Yang kedua, solat fardu. Kalaulah sebelum tu namanya qabliyah. Kalaulah selepas namanya ba'diyah. Jadi qabliyah dengan ba'diyah nanti akan terbagi 2 pula. Satu muakkad yang dituntut sebab Nabi tak pernah tinggal. Yang kedua tidak muakkad. Dalam bahasa Arab ghair muakkad. Ghair muakkad tidak dituntut bukan bermakna tak dibuat, tak. Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau muakkad, Nabi tak pernah tinggal. Malah kalau Nabi tinggal, Nabi qada. Dalam kaedah mazhab kita Asy-Syafi'i, mana-mana solat sunat iaitu rawatib yang ditinggalkan, 1, dan selalu dilakukan, 2, boleh diqada. Saya bagi contoh, solat sunat sebelum subuh. Kita dah buat dah 20 tahun, never miss, never fail. Tiba-tiba hari itu sedikit lambat, tidur terlajak sedikit sebab malam tadi chicken grill. Jadi sedap sangat dengan naya samboy. Tertidur, pergi kat masjid, orang dah solat fardu subuh. Apa harus kita buat? Jangan kita isolate diri kita, tapi join untuk solat fardu subuh. Yang tadi sebelum subuh tadi boleh diqada, tapi jangan diqada waktu tahrim. Apa dia waktu tahrim? Waktu tak boleh solat. Nak qada boleh, tapi tidak digalakkan. Yang waktu tahrim tu solat fardu yang qada, tu silakan. Sebab takut nanti kalau kita solat qada sebelum subuh, lepas waktu subuh, nanti akan ada orang yang mungkin tak berapa pandai ilmu agama, dia katakan, oh ada lagi ya sembahyang lepas subuh, walhal memang tak ada pun. Kita pun sebenarnya qada qabliyah ataupun sebelum subuh. Jangan supaya orang-orang yang tidak memahami agama merasakan itu suatu tuntutan. Kalau jarang dibuat, jangan diqada. Kena selalukan balik, baru tinggal baru boleh qada. Kalau tertinggal. 1 nama tadi rawatib. Itu yang kita nak bincangkan hari ini, insya-Allah sampai habis. Siap dengan usallinya lagi selepas ni.
Ada satu lagi tidak pun mengiringi solat fardu, tapi dia bukan solat mutlak, in between. Itu namanya nawafil. Namanya nawafil. Nawafil ini kalau daripada subuhnya kita kira pagi sampai ke malam. Yang kita ingat, satu solat sunat isyraq, yang kedua solat sunat duha, yang ketiga solat sunat awabin. 3 solat ni walaupun bukan solat rawatib kan, oleh kerana pahalanya besar, tuan-tuan, saya letakkan juga dalam kitab ini. Dan hari ini saya akan kongsikan solat awabin. Setelah khatam nanti bab rawatib, saya akan kongsikan dan tunjukkan cara awabin, insya-Allah. Sebab besar sangat pahalanya. Saya pun asalnya nak letak tak letaknya sebab tajuk kita kan rawatib. Yang tadi kan isyraq, itu siapa yang melakukannya tu dapat pahala 1 haji dan 1 umrah. Siapa tak nak tu kan? Yang kedua duha. Oh, masya-Allah, setiap hari ruas-ruas tulang kita ni sebagai tanda syukur pada Allah, setiap ruang tulang ni, tulang ruas ni ada 360. Sepatutnya setiap hari bersyukur setiap ruang, setiap tulang ruas ni. Syukur pada Allah, syukur lagi. Tapi cukup dengan 2 solat duha, besar pahalanya. Satu lagi solat sunat awabin, itu 12 tahun pahala diterima oleh Allah. Tak sampai pun 10 minit. Yang tu saya nak kongsikan, tapi saya dah kongsikan dalam ni, tapi untuk syarah nanti saya kongsikan awabin. Kemudian malamnya tu ada tahajud, ada tasbih, ada apa lagi, istikharah, ada hajat, ada taubat, tutup dengan witir. Sebahagian ulama meletakkan witir bawah rawatib. Ini disebut di dalam kitab Matla'ul Badrain fi Majma'al Bahrain. Tapi kebanyakan ulama meletakkan bawah nawafil. Yang ketiga, solat ni tak ada waktu tertentu. Satu je, jangan dibuat dalam waktu haram. Contoh, lepas solat subuh sampai terbit matahari, selepas asar sampai maghrib. Yang 2 tu je jangan buat. Yang the rest buatlah. Contohkan sekarang, kan tadi Kak Ajah dah buat 12 rakaat duha kan? Kan waktu ni kosong ni. Selepas saya mengajar nanti, solat lagi. Apa nama solat tu? Duha? Tak dah selesai tadi. Nama solat itu mutlak. Macam mana? Usalli sunnatan. Tu je. Usalli sunnatan. Allahu Akbar, boleh. Tapi janganlah terlalu ringkas sangat. Usalli sunnatan rak'ataini, tambah lagi lillahi ta'ala. Boleh? Tu je. Malam usalli sunnatan, maksudnya sahaja aku solat sunat, tu maksudnya. What kind of sunat? Tak di spesifik. Tu maksudnya mutlak. Tapi jangan sebut usalli sunnatan mutlaqatan, jangan. Sunatan tu pun dah mutlak. Baik, itu namanya solat sunat tatawwu' ataupun tatawwu'at. Boleh? Ini lebih jelas begitu. Pun begitu, sebahagian ulama kata guna nafilah pun tak apa. Nawafil ni sebenarnya jamak bagi nafilah. Nafilah maksudnya sunat. Sunat tu maksudnya sunat tu payung, bawah sunat tu rawatib. Dia 2 je, fardu dan sunat. Ni fardu, ni nafilah. Bawah nafilah, rawatib dan mutlak. Tapi biar kita bagi jelas sedikit. Boleh? Sekarang kita nak sembahyang sunat rawatib ni. Apa fadilatnya secara khusus? Tunggu dulu. Secara umum dulu. Apa? 1, mencukup dan melengkapkan kekurangan yang ada pada solat fardu. Mari kita lihat kitab kita ni. Pada muka surat 1, saya tak baca hadisnya sebab saya akan fokuskan perbahasan tentang cara solat. Ini nanti di hari akhirat Allah Maha mengetahui. Disuruh malaikat cek solat hamba-Ku. Okey semua? Kalau okey, ditulis okey. Katalah ada yang tak okey. Lalu Allah katakan, cuba lihat, hal lahu min tatawwu', dia ada solat sunat tak? Tatawwu' tu termaksud rawatib, nawafil atau
mutlak. Kalau ada, ambilkan itu untuk menampal kekurangan solat fardu. Itu satu. Yang kedua, muka surat 2. Allah mencintai orang yang melakukan amalan sunat dan menjaganya serta memperkenankan permintaannya. Sebab dalam solat itu ada keberkatan. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan solat. Kalau solat fardu cuma 5, rawatib tambah lagi 20, nawafil lagi banyak. Cukup tu ya. Saya laju-laju saja sebab kita nak khatam sampai ke kulit belakang. Yang ketiga, muka surat muka surat keempat. Ia satu jalan untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Ini saya nak bagi tahu seorang sahabat yang sangat cerdik. Muka surat 4. Namanya siapa? Sayyidina Rabi'ah. Kerana beliau ini berkhidmat dengan Nabi, satu hari Nabi kata, "Sal, mintalah." Apa kata beliau? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta bersama dengan Tuhan, menemani Tuhan di syurga. Ini permintaan yang brilliant. Beliau tak minta tanah, rumah, kenderaan, anak-anak, whatever, tak. Dia minta sesuatu yang mahal. Kenapa? Cuba tuan-tuan lihat ya. Nak minta menemani Nabi di syurga. Nabi pun tawaduk, au ghaira dhalik, hak lain kot. Gitu bahasanya. Lalu dia kata, huwa dhak, tak, hak tu juga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Tolong saya atas apa yang kamu mahu tu, tolong saya. Macam mana? Banyakkan sujud. Apa maksud banyak sujud? Bukan maksud duduk ke sini sujud. Apa abang semua sihat now? Tunggu saat sujud. Bukan lagu tu. Maksudnya banyakkan solat. Solat apa? Solat sunat. Solat fardu mana boleh lebih 5. How religious you are, tak, tetap 5. Jangan buat 7. Jangan. Banyakkan solat sunat. Tu. Kenapa saya katakan beliau ini brilliant? Satu, minta menemani Nabi di syurga. Sudah pasti dia masuk syurga. Satu. Yang kedua, syurga Nabi syurga mana? Firdaus. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syurga Firdaus. Doa yang saya selalu ajar kat sini, yang diajar Syekh Nuruddin pada kami. Tuan-tuan ikut saya Ya Fattahu, Ya Wahhab, adkhilnal jannatal firdaus bighairi hisab. Maksudnya, Ya Fattah, wahai Allah yang membuka pintu rezeki, pintu ilham, pintu kenikmatan, kebahagiaan. Ya Wahhab, wahai Allah yang maha memberi, mengurniakan. Adkhilnal jannatal firdaus, masukkan kami ke syurga Firdaus bighairi hisab, tanpa jangan minta syurga, jangan minta alang-alang. Ya Allah, masukkan dalam syurga Allah pun tak apa. Jangan. Minta terus Firdaus. Tapi biar kenalah dengan amalan. Nombor 4, kita laju-lajukan saja ya. Isyarat daripada Nabi untuk mengerjakannya. Yang kelima, dalam solat sunat ni, ada fadilat yang ada dalam fadilat solat fardu, ada juga di dalam solat sunat. Sama. Yang namanya solat tu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bisyurutil makhsusah. Yang namanya solat, apa dia? Perbuatan-perbuatan dan bacaan commencing with takbiratul ihram and ending with salam. Tu namanya solat. Sebab itu di dalam solat kan kita membaca Quran, suratul Fatihah tu kan, tak pun surah-surah yang lain tu kan Quran, satu huruf sama dengan 10 pahala. Yang kedua, baca surah Fatihah. Fatihah saya dah ajar juga kat sini
besar pahalanya. Ingat lagi Kak Ajah? Saya sebut Kak Ajah ni sebab yang ramai datang Kak Ajah. Hari ni luar biasa sikit, banyak juga Abang Haji. Ingat lagi kalau kita ada hajat yang besar-besar, macam mana bacaannya? Ingat? Berapa kali baca suratul Fatihah? Saya dengar bunyi tadi tapi salah jawapannya. Bunyi betul 45. Cara bacanya Kak Ajah betul lah tadi, alhamdulillah. Baik saya jawabnya. Saya tanya biar saya jawab supaya masa kita dapat ending cantik pukul 11.30. Ini untuk juga Abang Haji juga ya. Siapa-siapa pun yang ada hajat besar, termasuk yang ikut kami secara live ini, antara amalan yang guru kita bagi ya, membaca suratul Fatihah. Tapi cara bacanya, ayat yang pertama tu digandingkan dengan ayat yang kedua. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca macam biasa. Tu ya. Berapa banyak bacanya? 45 kali. Tetapi ketika mula bacanya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sahaja, untuk bilangan yang pertama sahaja. Contoh ya, saya ada hajat besar, saya pun mulakan bacaan, because ini bacaan yang pertama, saya mulakan dengan ta'awudz. A'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kan? Saya nak mulakan bacaan yang kedua, tak perlu lagi a'udzubillah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai berapa? 45. Saya ijazahkan ya, siapa yang ada hajat beramal begitu, tapi cara mesti betul. 45 kali dengan niat ditunaikan hajat, tapi caranya ayat yang pertama digabung dengan ayat yang kedua. Bacaan kali pertama tu dengan a'udzubillah. Katalah saya selesai baca tadi 5 kali dalam dewan ni, nanti nak balik Abang Haji yang driving, kita sambung untuk yang ke 6. Perlu tak baca a'udzubillah? Tak perlu lagi. Cukup ke Ajah jawabnya, bermakna dah amal lah tu. Fadilah surah Al-Kafirun dan Ikhlas. Setiap satu ni, poin ni ada hadis dalam ni, tapi saya lajukan sahaja. Ingat nasihat kita dekat sini dulu Kak Ajah. Cuba ada 3 surah jangan ditinggal setiap hari, at least. Surah yang pertama Az-Zalzalah. Berapa kali baca? 2 kali, betul. Yang kedua surah Al-Kafirun. Berapa kali? 4 kali. Yang ketiga Kak Ajah? Al-Ikhlas. Berapa kali Kak Ajah? Sah Kak Ajah ada beramal. Itu bukan sahaja tu ya, itu at least. At least maksudnya setiap hari Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4, Al-Ikhlas paling kurang. Sebab sekali membaca surah Az-Zalzalah pahalanya seperti membaca 1/4. Tidak, 1/2. 1/2 Az-Zalzalah 2 kali kan Nabi sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Sekali baca Az-Zalzalah pahalanya menyamai membaca 1/2 Al-Quran. Idza qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai sekali bacanya 1/4. Tu yang kita baca 4 kali tu. Al-Ikhlas, naam, sebab Nabi sebut qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Sekali baca menyamai 1/3 Al-Quran. Baik, jangan tinggal tu lah. Fadilat bacaan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana
walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu jangan tinggal. Pahalanya seperti 30 lebih malaikat menulis pahalanya, berebut siapa yang the first untuk menulisnya. Fadilat sujud kan banyak. Fadilat sujud tu paling dekat kita dengan Allah ketika sujud. Fadilat salawat tu Masya Allah tidak terkira banyaknya. Fadilat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, bacaan-bacaan lain, ini semua famous ni. Ini semua famous. Kalau sebut tasbih, tahmid, takbir, tahlil, pahalanya luar biasa. Sekarang saya nak ambil yang tidak biasa. Ini kan luar biasa ni, ini kan famous. Jangan kata yang famous, yang tak famous tu pun luar biasa. Maksud saya hikmahnya. Nah, tuan-tuan cuba lihat ya. Sebelum kita tidur, maksud saya tidur di rumah dan tidur waktu malam. Nah, apa yang kita baca? Paling pendek. Ya, orang tidur tu apa tu? Allahumma bismika amutu wa ahya boleh. Allahumma bismika ahya boleh. Allahumma tak sebut Allahumma pun tak apa. Terus bismika Allahumma ahya wa amut. Lepas ni jangan tinggal baca doa ini. Sekarang saya kisahkan betapa powernya hikmah bismika Allahumma. Dahulu ada satu kafilah. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Ibn Kathir meninggal tahun 774 Hijriah. Kafilah perdagangan itu, salah seorang pemimpinnya bernama Harab bin Umayyah. Namanya apa tadi? Harab bin. Mereka singgah di satu tempat yang katanya kalau bahasa orang Melayu ni kerai. Tempat tu kerai. Ada benda lah tu. Memang tempat tu ada jin kat situ tu. Siang saya cerita benda ni, malam saya tak cerita. Ada seekor ular. Kalau di rumah jumpa ular warna hitam dan kita tengok seperti tak bersisik. Dia bersisik tapi dia licin je. Kalau boleh jangan bunuh dulu. Nah, isyaratkan dulu dengan tangan begini, salamun ala nuhin fil alamin, hang keluar. Kalau hang jin, hang keluar. Gitu nah. Bagi isyarat sebab takut-takut tu jin. Kalau dia jin, insya-Allah dia keluar. Kalau hang keluar, tak keluar, ular betul lah tu. Nah. Rupanya ular tadi tu adalah jin. Marah kumpulan jin. Cerita ni panjang, saya potong-potong je ni. Esok hari datang seorang nenek tua, perempuan, bawa tongkat. Dihentaknya tongkat itu ke bumi, bertempiaran binatang-binatang, unta dan kambing-kambing yang dibawa waktu permusafiran tu. Sebab binatang yang tahu jin kan, dah susah pula nak carilah susah, ambil masa panjang. Esok hari mai lagi nenek tadi tu, hentak lagi, lari lagi binatang-binatang tadi tu. Jangan sampai yang ke seterusnya. Tanya orang kampung, kenal tak nenek ni siapa? Tak kenal ni, orang ni tak kenal. Lah jumpa seorang nenek juga. Nek, kenal tak dengan nenek tua begini-begini? Oh, saya kenal tu. Hangpa jaga-jaga. Itu bukan manusia tu. Itu adalah jin. Sebab dia balas dendam kawan dia kena bunuh ular tu. Kenapa nenek ni tahu yang tu jin? Sebab nenek ni pun jin juga. Jin dalam bentuk manusia. Boleh tak mustahil dengan izin Allah. Tapi yang pelik ini, yang ini lebih pelik. Nenek ni kata kalau dia main lagi sekali, hangpa baca hak ni, dia akan menggelupak, dia akan mati. Pelik. Jin mengajak bacaan untuk menghalang jin. Ini tak pelik sebab ada dalam hadis yang lain sahih ketika gandum yang disimpan di Baitul Mal di Madinah hari-hari hilang, berkurang, hari-hari berkurang, sampai Sayyidina Abu Hurairah sembunyi nak tengok siapa buat. Tak tahu, rupa-rupanya tangkap tangan siapa ni, jin. Esok saya bawa hang jumpa Rasulullah, jangan dia takut jumpa Nabi. Tak, kerana hang mencuri.
Tolong jangan. Dah, sampai bila nanti akan kamu ambil lagi? Saya akan ajak satu amalan yang jin tak akan berani ambil gandum lagi. Jin ajak jin, itu tak pelik lah. Baik, sila apa ajak? Rupa-rupanya ayatul kursi. Cerita panjangnya esok dilepaskan jin lah. Malam tu esok jumpa Rasulullah SAW. Dihabak satu-satu cerita. Nabi kata, ketahuilah bahawa jin itu pembohong. Jangan tak percaya. Maaf kalau ada orang yang jumpa siapa-siapa yang pandai ilmu macam bomoh-bomoh, maaf ya. Kalau jin tu kata yang buat hang ni aja beda, jangan percaya dulu. Dia buat kita kelahi saja. Tapi Nabi kata jin ni pembohong. Tapi hak dia habaq malam tadi betul. Maksudnya jangan lupa baca ayatul. Baik, itu cerita lain ni. Ini masuk balik cerita tadi. Kalau dia mai kata nenek ni tadi, hangpa baca hak tadi, tapi lebih pendek. Bismikallahumma. Tengok mengaji. Power ni, powerful ni. Tu ya. Bismikallahumma. Pasti nanti dia akan terbakar. Dia akan musnah. Habis ceritalah. Esok hari, eventually, nenek tadi mai lagi. Nenek yang sama. Bila dia mai, sebelum dia hentak tongkat dia tu, orang tadi tu dia teringat yang nenek semalam tu ajak. Dia pun baca Bismikallahumma. Dia baca dengan tegas lah. Menggelupuk nenek tadi tu. Dan sebelum dia mati, dia sempat tertendang. Yang ketua tadi, nama tadi apa ingat? Harab bin Umayyah. Mati Harab bin Umayyah tu, ditendang nenek tadi tu. Jadi pendek cerita, bila meninggal mereka pun perlukan perjalanan, meneruskan perjalanan. Mayat dibawa sekali. Jadi sampai bila nak bawa mayat, takut dia reput dan busuk kan. Akhirnya sampai di satu tempat yang remote. Akhirnya dikebumikan di situ. Habis proses pengkebumian, mereka nak pergi berjalan, tiba-tiba mereka dengar ada jin bersyair. Jangan main-main, jin pun bersyair. Tapi syair ni jangan catatnya sebab ni syair jin. Jangan catat. Tapi pelik syair ini. Fasih macam mana pun, kalau kita ulang syair ni 3 kali, pasti ada silap. Saya dah try berapa kali, memang ada silap. Siapa yang pandai bahasa Arab, saya bacakan sekarang. Tapi jangan ditulis dan jangan dihafal, sebab ni syair jin. Yang meninggal tadi siapa nama? Harab bin Umayyah. Jin tu cerita tentang Harab tadi tu. Kata jin itu, wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ni siapa yang mengaji bahasa Arab, ilmu Arut ni namanya Bahar Rajas. Kalau kita nak bersyair, dia ada rhythm dia. Mustafailun 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 mustafailun. Wa qabru harbin, kubur orang nama Harab tadi, bimakanin faqrin, di tempat yang sangat remote. Walaisa, dan tidak ada qurba qabri harbin, dekat dengan kubur Harab tadi satu kubur pun tak ada. Itu maksud keseluruhannya, kubur Harab ini dikebumikan di tempat yang tak ada orang, jauh. So satu kubur pun tak ada sebelah dia. Dia seorang-seorang tak betul. Yang ni kalau baca 3 kali mesti ada yang silap. Saya tak nak tunjuk kesilapan saya. Kalau tak memang silap, baca 3 kali mesti silap. Itu tak penting. Kita sambung ni dulu. Fadilat mengerjakan sunat-sunat ab'ad dan hay'ah sangat besar sekali. Baik, mari kita lihat. Syekh Daud Al-Fatani tunjuk bagus sekali perumpamaan solat itu seperti manusia. Kalau orang yang tidak melakukan sunat ab'ad, dia seperti orang yang hidup tapi tak ada tangan dan kaki. Orang yang ada tangan tak ada tangan tak ada kaki boleh hidup tak? Boleh, tetapi kurang sempurna lah kan. Kalau tak lakukan sunat jadi kita belajar fiqah untuk kita tunaikan dan lakukan ab'ad dan hay'ah. Sekarang baru kita cerita solat sunat rawatib secara umum dulu ya. Solat sunat rawatib ada 2 pendapat. Satu kata 12 rakaat, satu kata 10 rakaat.
Yang kata 12 rakaat pendapat mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita Syafi'i dengan Hambali 10 rakaat. Dua-dua ada dalil. 12 rakaat ini siapa yang kerjakan maka dibina sebuah rumah di dalam syurga. Nanti tuan-tuan baca hadisnya, ada dalam kitab kita ni. Apa yang 12 rakaat itu? Cuba tuan-tuan tengok ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum Lohor, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, 2 rakaat selepas Isya. Ini kategori sunat muakkad, bukan semua sunat. Qabliyah, Ba'diyah semuanya ada 20. Ini mazhab kita Syafi'i. Ini 10. Yang inilah tuan-tuan, kalau nak pegang mazhab kita Syafi'i, tapi tak salah. Sebenarnya kita tunjukkan muakkad ni, nak tunjuk kalau letih sangat janganlah sampai tinggal 10 ni, itu maksudnya. Tapi bukan kita nak bagi tahu buat 10 ni saja, tak. Buat sampai 20. Sekejap lagi saya tunjuk yang kata 20 tu. Boleh semua? Apa bezanya ni? Bezanya ni, kalau ini 4 rakaat sebelum Zuhur, kalau mazhab Syafi'i 2 rakaat sebelum. Ini berdasarkan hadis, dua-dua paling bagus kita kerjakan. Malah sebenarnya 2 rakaat sebelum Zuhur tu kita kerjakan 4, kalau kuat. 2 rakaat selepas Zuhur sebenarnya kita boleh kerjakan 4 juga. Gitu ya. Jadi inilah mengikut mazhab kita jadi muakkad. Muakkad maksudnya apa? Yang sangat dituntut. Baik, mari kita lihat satu-satu. Untuk subuh ada 2 rakaat. Itu namanya muakkad. Dalam fikiran kita jangan lupa mazhab Syafi'i berapa tadi? 10. Mazhab Hanafi tapi jangan dilihat nombornya tu. Kita nak lihat muakkad saja. Bahkan nanti kita kerjakan lebih daripada tu lagi. Ba'diyah tidak ada sebab waktu tahrim. Untuk Zuhur 4 rakaat, tapi yang muakkad untuk mazhab kita berapa? 2. Yang selepasnya keseluruhan 4, tapi yang muakkad kita, Masya Allah, lepas ni boleh buka kelas lepas ni. Tapi mengajar yang tu dululah, yang lain jangan dulu. Untuk asar berapa? Awal sangat saya tekan tadi. Kalau tak, baru saya nak tahu. Dah tertekan 4, nak buat macam mana kan? Tapi yang muakkadnya berapa? Tak ada muakkad. Walaupun tidak ada muakkad, bukan bermakna tak buat. Tengok tuan-tuan, nanti dia punya pahalanya luar biasa, ya Allah. Selepasnya tak adalah ya, sebab waktu tahrim. Maghrib apa agak-agak? 2. Muakkad? Tidak muakkad. Lepas muakkad? Ya, 2 muakkad. Isya sebelum 4. Muakkad berapa? 2. Dia senang ingat sebenarnya 10 tu kan. Selepas berapa? 4. Dan muakkadnya mari kita lihat yang muakkadnya. Boleh tangkap dulu tuan-tuan supaya boleh kongsi ke awam. Nanti sebahagian slide ini saya akan bagikan pada Kak Ajah Salwa ya, supaya dia lebih lagi cantik shaping dia, PDF dia. Tapi saya tak bagi semualah. Yang penting-penting dia saya akan bagi Kak Ajah Salwa. Nanti minta dengan beliau. Tapi takut-takut ada yang saya bagi nanti tak ada. Elok tuan-tuan tangkap gambar dulu. Boleh? Sudah? Kita cepat sikitnya sebab slide yang ke-8 kita nak habis slide yang ke-50 ini. InsyaAllah sempat, insyaAllah. Sudah? Tapi boleh tak saya tak tunggu? Maksudnya habis je semua terus tangkap. Boleh ya? Tapi bila dia keluar satu-satu jangan tangkap dulu. Habis je silakan tangkaplah tu ya. Baik. Inilah dia solat sunat rawatib ya. Jangan tangkap dulu, tunggu dulu. 2 rakaat sebelum subuh, lagi 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, 2 rakaat selepas Maghrib, dan 2 rakaat selepas. Silakan tu maksudnya silakan tangkap. Selagi saya kata belum, silakan jangan dulu ya, sebab dia akan keluar. Sudah? Baik. Sudah. Yang tak sempat nanti ambil dengan kawan ya, supaya kita habis masa kita tak banyak masa. Terus yang semua-semua tadi tu
Jangan tangkap dulu, tunggu, sabar dulu. Dua dan silakan. Maksudnya tangkap. 5 saat saja boleh. Sekarang ini spesifik satu-satu. Ini spesifik satu-satu, ya. Baik, sekarang untuk subuh. Apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sekarang saya tak rujuk kitab dah, ya. Sebab takut masa tak cukup. Tapi yang saya tulis di sini semua dalam kitab, jangan risau. Kalau tak dan tulis tak apa. Nabi sebut rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa yang ada dalam dunia ni? Masya-Allah, tak kira banyak sangat. Dunia itu termasuk daratan, termasuk lautan, termasuk dalam dalam buminya dengan petroleum, dengan Mars, termasuk di atas udaranya dengan wifi-nya, dengan Maxis-nya, dengan U-Mobile, Cellcom, lagi dengan Mars, Asia, whatever. Semua itu tu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Baik. Ulama khilaf, apakah solat fajar itu solat subuh? 2 pendapat. Pendapat paling kuat, fajar itu bermaksud subuh. Jadi solat sunat fajar adalah solat sunat subuh. Maksudnya qabliyah subuh. Pendapat lain kata tak, fajar lain, subuh lain. Dua-dua boleh diterima. Tapi pendapat paling kuat, siapa yang buat solat sunat subuh, itulah solat sunat fajar. Siapa yang buat solat sunat fajar, itulah solat sunat subuh. Tapi pendapat kedua kata tak, fajar lain, subuh lain. Senang sebenarnya. Macam mana? Lihat waktu. Kalau waktu tu panjang, buat dulu fajar 2 rakaat, baru subuh 2 rakaat. Kalau waktu itu sedikit, buat satu saja. Ataupun waktu tu panjang, kita buat satu saja, sebab nanti ada amalan-amalan sunat yang kita nak buat, boleh kita selesaikan. Kalau saya, pendapat saya, pendapat yang jumhur tu, apa dia? Subuh itulah fajar, fajar itulah subuh. Sekali je solat, supaya nanti kan kita nak baca wirid dan sebagainya. Cara solatnya begini. Solat subuh, ya. Lupa saya tadi, ini tak payah silakan lah, ya. Sebab yang penting ini yang penting. Nah, yang ni boleh tangkap. Yang ini ada dalam kitab. Kena juga. Tak apa. Tak apalah, silakan. 5 saat saja. Habis 5 saat saya tak tunggu, nah. Yang dan lah, yang tak dan ambil yang kawan punya. Baik. Solat sunat subuh, sebelumnya tu usalli sunatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut qabliyah, sebab kaedahnya mana-mana solat yang tidak ada ba'diyah tak payah sebut qabliyah. Itu saja. Selepasnya memang tidak ada. Ana silakan. Baik, sudah. Sekarang kalau tak guna yang tadi, guna yang ini pun boleh. Usalli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Silakan. Ini yang tadi silakan ni. Sudah? Baik. Baik, sekarang solat sunat Zuhur. Zuhur termasuk Jumaatnya. Zuhur ni jangan tinggal. Sebelum Zuhur dapat pahala 120,000 rakaat. Jangan tinggal. Sebab Nabi sebut arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'dal isya. 4 rakaat sebelum Zuhur pahalanya seperti melakukan selepas Isya. Wa arba'un ba'dal isya ka'idlihinna min lailatul qadar. Dan 4 rakaat yang dilakukan selepas solat Isya seperti pahala melakukannya malam Lailatul Qadar. 1 rakaat malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat di malam-malam yang lain. Bayangkan, kalau 4 berapa? 120,000. Kita boleh dapat pahala ini untuk 2 solat, sebelum Zuhur dan selepas Isya. Tapi berapa rakaat? 4 rakaat. Itu satu pahala, satu ganjaran. Ganjaran yang kedua, diharamkan daripada api neraka.
Man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Sesiapa yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur qabliyah dan 4 rakaat selepasnya ba'diyah, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ini hadirin senang, jangan tinggalkan. Satu lagi dalam kitab ni saya tak sempat letak hadis kat sini nah. Langit tu ada pintu dia. Salah satu masa pintu tu dibuka oleh Allah untuk istijabah doa sebelum zuhur. Sembahyanglah waktu tu, mintalah doa waktu tu. Sekarang cara mengerjakannya, ni waktu zuhur kan, sebelum usalli sunnat adh-dhuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, salam. Sekali lagi, usalli sunnat adh-dhuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Siapa yang baca buku saya nanti, dia akan lihat berbeza sikit yang saya sebutkan. Dalam buku ni saya sebut untuk yang kedua ini tak payah sebut qabliyah. Nah, dalam buku saya ni sekarang saya nak bagi tahu, tolong diingat. Itu satu pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat sebut qabliyatan. Jadi siapa yang beli buku ni ikut apa yang saya ajar sekarang. Maksudnya dua-dua sebut qabliyatan. Kalau ikut buku ni, satu sebut qabliyatan, satu tak payah sebut. Sekarang betul yang itu betul, tapi pendapat lebih kuat sebut qabliyatan. Sekarang jangan ikut buku ni, beli tetap beli, tetapi dalam bab yang tadi tu sebut juga qabliyatan, ya. Tolong diingat. Sudah, itu cara yang pertama, paling bagus dua-dua. Tapi kalau dah masa pendek sangat, 4 rakaat sekaligus, usalli sunnat adh-dhuhri 4 rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Sudah? Selepas pula sama je, tukar ba'diyah aja, usalli sunnat adh-dhuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Habis 2 rakaat kan, angkat lagi, usalli sunnat adh-dhuhri rak'ataini ba'diyatan. Ringkas sangat-sangat, pahalanya Masya Allah. Ataupun berebut sangat, buat 4 rakaat. Ini bukan maksudnya 6 rakaat ni 8 rakaat, tidak, ya. Ini maksudnya cara yang pertama, ini cara yang kedua. Tengoklah tuan-tuan, kumpulan pertama ke kumpulan kedua. Tengoklah. Dia nak tunjuk begini, kalau rajin buatlah yang pertama sebab pahala lebih banyak. Yang ini untuk orang yang berebut-rebut, yang agak banyak kerja, nah. Sudah, silakan. Tak. Baik. Asar, mendapat rahmat Allah. Rahimallahu mura'an salla qabla al-asri 4. Semoga Allah merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Hadis yang lain, diharamkan badannya daripada api neraka. Saya tak dapat bayangkan hadirin, kalau orang yang full sembahyang 10 rakaat atau 12 rakaat, walaupun tak tahu fadilat, yang penting buat, walaupun tak tahu fadilat. Tak tahu saya ustaz, baru hari ni tahu. Tak apa, yang penting kita buat, sebab pahala itu tetap kita dapat walaupun kita tak tahu. Nah, ini tahu bukan main, buatnya tidak. Terbalik kerja tu. Nah, sudah diharamkan badannya daripada api neraka. Man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Sesiapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Badan termasuklah muka, kaki, tangan, semua sekali. Cara solat lagu ni ada 2 cara. Usalli sunnatal asri raka'ataini. Habis angkat lagi, usalli sunnatal asri raka'ataini. Soalan, kenapa tidak ada ba'di qabliyah? Betul, sebab dia tidak ada Kemudian untuk 4 rakaat sekaligus, usalli sunnatal asri 4 raka'atin. Zuhur tadi sama mengaji zuhur untuk hari Jumaat. Usalli sunnatal jum'ati, sama, diubahkan zuhur tu jadi Jumaat. Saya tadi baru kupaskan ini di IPK surau Sayyidina Khalid Ibnul Walid tadi tu, tak dan saya nak ubah,
Jadi yang Jumaat sama mengaji. Ubah Zuhur tu ni khas untuk hari Jumaat. Usalli sunnatal Jum'ati raka'ataini qabliyatan kalau qabliyah. Nah, kalau ba'diyatan ba'diyah. Naam. Asar sudah. Sekarang Maghrib. Laksanakan sebab perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghribi. Solatlah sebelum solat fardu maghrib. Baik. Kalau yang muakkad duanya tu fadilat umum yang kita bicarakan tadi. Cara solat, usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kenapa kita sebut qabliyatan? Ada ba'diyah. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Silakan. Sudah. Baik. Sekarang Isyak. Fadilat 4 rakaat. Umum kelebihan yang kita dah sebutkan tadi. Baina kulli adhanaini salatun. Antara dua adhan. Apa dia? Adhan dan iqamah itu ada solat. Yang selepasnya tadi dah sebutnya dapat pahala 120,000. Dah sebutkan tadi. Yang penting ini. Usalli sunnatal isya raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Habis, angkat lagi. Usalli sunnatal isya raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau 4 rakaat, usalli sunnatal isya 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Selepas usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi 2 rakaat. Barulah 4 rakaat sekaligus. Silakan. Tuan-tuan nak saya silakan daripada mula ke? Nanti saya akan bagikan Kak Ajah, insya-Allah. Kak Ajah ni nah. Kak Ajah Salwa. Selesailah kupasan kita tentang solat rawatib. Solat nawafil 3 yang saya sebut tadi tu, daripada pagi tadi apa? Solat sunat, Isyraq, yang kedua du, yang ketiga au. Baik. Ini pesan guru kita, malah pesan ulama. Kalaulah maaf orang tu lambat dia nak bertaubat. Umur sekitar di umur senja kata orang, umur 60, 70 lebih kurangnya, 50 lebih barulah nak bertaubat. Maaf ya. Bagus, rather than nothing. Alhamdulillah. Dia tahu dan dia menyesal sangat-sangat. Ya Allah, awaklah saya raplah sangat. Nah, orang lain nak buat amai, saya baru nak buat. Tapi semangat dia bagus. Dia nak kejar orang sebelumnya yang dah buat amai tu, dalam keadaan dia baru bertaubatlah. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi 4 waktu ini jangan sia-siakan lagi. Jangan pandang belakang lagi. 1, malam sehingga subuh. Especially 1/3 malam yang akhir. Apa maksud malam? Maghrib sampai subuh. Bagi 3. 1/3 yang awal, 1/3 yang tengah, 1/3 yang last itu. Lebih kurang dalam pukul berapa Kak Ajah? Lebih kurang 4 lebih sampai pukul 6 lebih kurang. Bangunlah waktu tu buat 2 rakaat pun tak apa. Itu 1. Ini panjang lagi cerita ni sekadar gitu je ni. Tapi saya nak fokuskan awabin. 2, selepas subuh sampai matahari terbit. Hari ni tadi saya solat, saya di IPK sengaja saya lambatkan sikit sebab saya nak tunggu waktu syuruk. Syuruk je saya berhenti. Sebelum syuruknya saya berhenti. Syuruk saya teruskan sedikit, tambah 16 ataupun 17 minit. Saya berhenti, terus solat sunat Isyraq. Pahalanya berapa? 1 haji dan 1 umrah pahalanya tu. Tapi syarat masih solat subuh. Ni tak solat subuh terus Isyraq. Tak jadi. Dia mesti 4 syarat. 1, man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah. Ulama kata tak semestinya berjamaah, maksud solat subuh. 2,
thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Jangan siram pokok bunga dulu, kemudian yang roti canai dengan teh tarik tu kemudian kaja. Jangan sibuk di situ. Be patient for another minute. Duduk di situ. Yadhkurullah, ingat Allah. Ingat Allah macam mana? Baca Quran boleh. Lagi baca zikir boleh. Siapa yang dah mengaji kat sini lama, boleh tak sebut satu amalan? Jangan tengok buku yang diamal lepas solat subuh. Jangan tengok buku, saya nak hadiahkan dia buku. Tapi jangan tengok buku. Amalan yang kita kongsikan di sini selepas solat subuh especially. Itu yang biasa-biasa, yang luar biasa sikit. Ada bunyi tadi tu. Ada bunyi tapi tak apa-apa nak betul. Betul, tapi itu bukan yang saya nak. Itu pun bukan jawapannya. Satu lagi, saya rasa macam dah nak dekat dah jawapan tadi. Sebut je yang itu. Nama amalan tadi. Ya Allah, salah juga. Ada dalam buku kita ni buku kecil ni, ataupun dalam buku amalan selepas solat. Sebut satu je, bermakna adalah amal tu. Saya suka tu. Siapa tadi? Kak Ajah? Kak Ajah? Nama. Bukan nama Kak Ajah, nama amalan. Wurdul Latif. Kak Ajah, saya nak hadiah buku ni pada Kak Ajah. Buku yang saya pegang ni saya nak bagi pada Kak Ajah. Sekejap lagi Wurdul Latif. Wurdul Latif, jangan tinggal tu. Pahala sangat besar Kak Ajah ya. 2 kali dah Kak Ajah jawab soalan betul. Maksudnya beliau beramal. Saya nak nasihatkan, jadikan ini suatu yang wajib untuk diri kita semua ya. Bacaan ini namanya Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi yang kita ijazahkan itu semua dalam buku Kak Ajah, amalan selepas solat. Siapa yang ada buku amalan lepas solat yang warna hijau tu, amalkan tu. Saya nak kisahkan sedikit ya, kenapa kalau boleh wajibkan. Maaf, terutama sekali mungkin diri sendiri ataupun keluarga yang terkena perbuatan orang, ataupun tak kena lagi tapi tempat tu katanya keras. Dah rumah batu keras. Tapi ni keras betul. Tolong ingat yang saya sebut. Contohnya di homestay kita duduk yang dah lama dah tak duduk orang kan, ataupun rumah pusaka ke tak pusaka, tapi nampak macam bila masuk tu nampak kita sendiri macam ada rasa tu. Jangan terus negatif ni mesti ada hantu. Tidak. Maksud saya kita rasa tak seronok. Jangan lupa baca Hizbun Nawawi. Tapi Hizbun Nawawi tu kena tahu caranya. Semuanya sama semua, jangan risau. Cuma satu je, tiup di sebelah kanan berapa kali? Tiup dengan tidak mengeluarkan air liur. Jangan nanti kotor bilik tu. Begini. Ini saya meniup sebenarnya ni. Kiri, depan, belakang. Sebab itu sangat kuat sekali. Itu untuk pendinding diri kita. Kalau orang yang mungkin rasa sekarang ni dia sendiri mungkin dia dah lama mengalami benda tu, pergi Darus Syifa dan sebagainya kan. Tadi ada hamba Allah datang jumpa tadi, mengadu tak boleh tidur, suami dan isteri ya. Antara amalannya Hizbun Nawawi. Amalan ini Masya Allah hadirin, saya bagi sedikit sahaja. Khalifah Harun Ar-Rashid, Khalifah Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi memang terkenal dengan ketegasan dia. Malah sebahagian mengatakan kezalimannya, tapi beliau tegas sangat. Sekali dia bermuamalah dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik pembantu Nabi kan. Kemudian dia marah-marah. Dia kata, wahai Anas,
kalau tidak kerana kamu pernah menjadi pembantu Nabi 10 tahun, saya pasti ada apa-apa di antara kita dua. Maksudnya saya akan kerjakan kamu ke kasari kamu ke whatever lah. Lalu kata Sayyidina Anas, tak, kamu tidak akan dapat berbuat demikian sebab saya diajar Nabi satu doa. Doa ini tidak dapat siapa pun yang menzalimi ataupun mengapa-apakan orang yang membacanya, baik manusia, baik jin, baik binatang. Nah, lalu kata Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, baru dia lembut balik bila dengar ni, terus lembut terus. Boleh tak ajak saya? Tu dia nak ajak. Doa tu dia ajak nak bagi kemas diri sendiri. Hang tak boleh. Kamu tak layak lagi. Sedihlah beliau. Akhirnya beliau suruh 2 orang anak beliau jumpa dengan Sayyidina Anas. Tapi di pesan awal bawa duit dan pergi jumpa dengan Sayyidina Anas, suruh dia ajak doa ni. Sayyidina Anas tahu ni anak siapa ni. Kalau anak Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, hang dua pun tak boleh terima lagi. Maaf kalau ada guru yang kita minta amalan ke dia tak bagi, janganlah terasa hati. Mungkin dia lihat kita macam mana ke, niat tak berapa nak elok ke, maaf ya. Ni bukan lokek, tidak. Ada ketikanya ilmu tak boleh bagi pada sebarang orang, takut diguna salah. Baru ni saya di Negeri Sembilan, baru balik saya dalam sehari 2 ni. Ikhlas betul saya tengok yang hadir tu di Negeri Sembilan. Dan kami ada majlis ijazah lah. Ada satu ijazah melembutkan hati orang. Saya pun tengok ada 3 orang budak kat situ. Sebab amalan ni kalau kita buat, orang hatinya lembut. Saya pun fikir nanti dibuatnya dengan gurunya, habis lembut hati gurunya. Saya pun serba salah sebab mereka ikut daripada mula sampai akhir. Amalan ni last. Saya pun tanya dengan jemaah, macam mana ya 3 orang ni. Akhirnya bukan sebenarnya tu daripada hati saya, tapi saya tak ungkapkan dengan ucapan, perkataan. Tapi ada abang ni kata, Ustaz suruh mereka masuk dalam bilik. Suruh masuk di situ ada bilik. Suruh mereka masuk dalam bilik. Itu sebenarnya yang tu yang saya nak. Sebab mereka muda lagi. Nanti kalau dibuat dengan pak mak dia lembut dua-dua, lemah longlai. Tapi saya tak sampai hati nak suruh mereka beredar ataupun pergi daripada majlis ilmu tadi tu. Tapi ada abang ni, dia yang menyuarakan, ya Allah, saya kata yang tu saya nak. Apa maksudnya? Mereka masuk dalam bilik dulu. Cuma ketika mereka masuk bilik, saya bercakap tak pakai mikrofon supaya jangan mereka dengar. Apa poin kita tadi? Tak semua amalan kita boleh bagi kat orang kan. Tu je. Termasuk amalan ni tak boleh bagi. PM tepi. Maaf, ini bukan lokek ilmu ni tinggalkan benda itu. Yang 2 tadi ni, tak, kamu 2 pun tak boleh juga. Akhirnya begini, Sayyidina Anas bin Malik dah di usia senja, beliau pun tahu tak lama lagi beliau nak meninggal dunia. Lalu beliau bagi tahu, saya ajarkan, tapi with one condition, jangan guna pada niat yang tak elok. Tu je. Tuan-tuan, saya tak ajar amalan tu, saya tak ajar sekarang, tapi saya nak bagi tahu bacaan doa Sayyidina Anas tadi tu sebahagiannya ada dalam Hizbun Nawawi. Terkejut saya bila saya tengok Hizbun Nawawi. Ya Allah, lebih lengkap lagi. Tuan-tuan, amalkan Hizbun Nawawi. Kalau contohnya, maaf ya, ada orang menzalimi kita ke, ataupun orang kasar-kasar dengan kita ke, nak berjumpa dengan orang yang agak kasar, baca yang itu, Hizbun Nawawi. Baik, ni sudah. Kemudian kita ada masa dalam 5 minit lagi selepas asar hingga maghrib, dan
Waktu ni, yang ini saya nak ambil 5 minit lagi. Lepas maghrib sampai Isya. Ada satu solat namanya apa tadi? Awabin. Silakan ini hadirin, silakan. Ini tak ada dalam hadis. Ini tak ada dalam hadis, tapi ini pesan alim ulama. Kalau kita mungkin merasakan diri, ya Allah, rasa banyak dah amalan kita tak buat. Jangan rasa lemah semangat, tapi tumpukan yang ini ni, tumpukan. Tambah lagi yang dah pension apa semua tadi kan. Naam. Sudah hadirin? Baik, kita lajukan solat sunat awabin. Bila solat sunat awabin ni? Solat sunat awabin ada 2 ya. Solat sunat awabin, satu malam, satu siang. Yang siang itulah namanya solat sunat duha. Nama lain bagi solat sunat duha, solat sunat awabin. Awabin maksudnya orang yang kembali kepada Allah ketika orang lain sibuk. Betul, waktu duha tu kan sibuk, bekerja, berniaga, mengajar, whatever. Tapi kita ingat pada Allah. Sebab tu disebut awabin, tapi spesifik namanya ad-duha. Tetapi ini memang spesifik namanya awabin dan pahalanya 12 tahun diterima. Contohnya, umur saya sekarang 40, tapi sebenarnya bukan 40. Untuk mudah calculate. Katalah insya-Allah malam ni saya buat solat ini Nabi janji pahalanya seumpama diterima pahala 12, seolah-olah malam ni umur saya 52 tahun. Tu yang sebut tadi tu. Orang yang lambat bertaubat tadi kan. Bila dia buat ini seolah-olah dia dah top up 12 tahun tu. Kalau dia buat lagi malam esok umurnya berapa? Campur. Tadi berapa? 52 campur 12, 64. Buat lagi tulat 64 campur dengan 2, 76. Buat lagi lepas tulat, buat lagi selepas tulat. Tak ada kerja lain, kita kira tu saja. Tapi buatnya tak. InsyaAllah semua buat ya. InsyaAllah kita niat buat ya. InsyaAllah niat buat. Saya nak bagi yang the simplest way how to perform. The simplest way hari ini. Maksud saya jangan sampai tak buat. Solat awabin ini waktunya tak lama, maghrib sampai Isya sahaja. Bilangannya paling kurang 2, paling banyak 20. Just nice 6 rakaat sesuai dengan hadis tadi tu. Ini fadilatnya 12 tahun. Ni bukan saya sebut, ni hadis daripada Al-Imam Ibnu Majah, Imam Al-Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Caranya ada 3 cara. Yang ini nanti saya akan bagi kaedah insya-Allah. Saya nak semua orang buat. Nanti tuan-tuan puan-puan kalau dapat PDF daripada Kak Ajah Salwan nanti, yang ini kan tolonglah panjang-panjangkan ke seluruh dunia ya. Supaya orang semua lakukan. Sebab saya dulu pun jarang juga buat ini. Sebab dirasakan macam complicated. Rupanya senang sangat. Baik. Cara yang pertama, buat ba'diyah dulu, barulah buat awabin. Ba'diyah maghrib tadi berapa? 2. Awabin tadi berapa? 6. Jadi berapa semua? 8. Ini yang the best way. Cara paling terbaik. Awabin dulu. Mohon maaf, ba'diyah dulu. Barulah buat usalli sunnata hifzil iman. Sebahagian kitab usalli sunnata li hifzil iman. Boleh. Dua-dua boleh. Usalli sunnata hifzil iman ma'al awabin, bersama dengan awabin rakaat ini lillahi ta'ala. Untuk lebih jelas tengok buku ni ya, sebab kupasan ada dalam buku ni. Ini rumusan saja. Rakaat pertama Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Sama juga dengan rakaat yang kedua. Salam, habis salam angkat lagi. Usalli sunnatal awabin. Ini solid awabin. Rakaat ini lillahi. Yang ini tak payah 6 lagi dah. Apa-apa surah pun boleh. Biasanya kuliah dengan qul wallahu ahad. Barulah yang terakhir usalli sunnatal awabin ma'al istikharah. Rakaat ini lillahi ta'ala. Begini yang saya katakan tadi tu. Sebahagian orang jadi sedikit
confused ataupun payah nak ingat. Kan mula-mula hifzul iman ma'al awabin, barulah awabin dengan sampai orang jadi bukan maksudnya orang yang jarang buat ni, jadi dia macam mana susah sangat ni. Ada cara yang lebih ringan. Sama keadaannya sama. Buat ba'diyah dulu, buat sama tetapi niatnya satu je. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah buat 6 tadi, tak payah dan sebagainya. Salam, bangkit lagi 2 rakaat, sama usalli sunnatal awabin, salam, kan ringan ni. Satu lagi usalli sunnatal awabin, salam, dapatlah sama juga. Tapi ada tapinya, tak dapatlah lawan fadilat sembahyang ini, sebab ini lebih khusus. Boleh? Baik. Kalau tak dapat juga soalan, tak dapat juga perform yang ini cara yang ketiga ni, sangat ringan. Ini biasanya saya buat. Kenapa? Sebab kita selalu mengajar maghrib dengan isyak. Kalau saya buat cara pertama dengan kedua kan ambil masa panjang. Jadi cara ketiga ni untuk kami sahaja. Tuan-tuan jangan buat, ya. Kecuali tuan-tuan berada di masjid tempat kami mengajar, sama-sama buat. Baik. Caranya ada 2 cara pula, sama. Tapi ada tapinya apa? Ketika solat ba'diyah maghrib, niatnya ba'diyah maghrib, tapi niatkan awabin. Contoh, usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi. Macam biasa Allahu Akbar, tapi niat, ya Allah, saya jadikan ini solat awabin. Tinggal berapa awabin? Kan tadi ini dah automatically jadi awabin. Tinggal berapa? Tinggal 4 buat macam biasa, macam tadi. Usalli sunnatal awabin raka'atain lillahi ta'ala, salam. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala, salam. Selesai. Sudah. Cara yang lebih ringan ini saya je boleh buat. Kak Awa Kak Salwa jangan buat, sebab muslimat ni rajin buat yang detail-detail. Saya kan nak mengajar, selalunya saya buat yang ini. Macam mana? Setelah ba'diyah maghrib, buat 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal awabin 4 raka'atin lillahi ta'ala. Buatlah, nak baca surah baca, kalau tak baca tak mengapa. Saya biasanya kalau lepas maghrib, tambah lagi waktu SOP begini, kita ada ni kan SOP-nya ni, selepas salam, selepas berdoa tu, saya cepat-cepat bangkit. Buat lagu ni, kalau tak ambil masa sikit dan dipercepatkan bacaannya lah. InsyaAllah sepanjang yang kita buat ni cukuplah, masanya cukuplah. Ini dia. Buat usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tapi niat jadikan awabin. Barulah 4 rakaat. Usalli sunnatal awabin 4 raka'atin lillahi ta'ala. Ini yang last kali, jangan minta diskaun lagi. Ini yang saya nak bagi tahu ni last. Tell me no confrontation. Apa? Buat solat duduk. Duduk boleh. Solat sunat boleh, solat duduk. Kalau malas sangat, Ka'jah buat dekat atas tilam. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Nanti insya bangun lagi. Maksud saya jangan sampai kita tinggalkan. Boleh, ya? Baik, setakat ni dulu boleh? Hada wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, Masya Allah. Sama-sama dulu kita doakan anak Kak Hajah Salwa kita, Normalina binti Kamaruddin, diberikan kemudahan melahirkan